dan selamat pagi. Saya Dr. Haryati Binti Hassan akan membincangkan kertas kerja yang bertajuk Kerajaan Johor, Evolusi dan Transformasi. Kertas kerja ini cuba merungkai semula bagaimanakah sebuah kerajaan Johor telah melalui sejarah yang amat berbeza sekali dengan kerajaan Melayu yang lain, dan keunikan ini amat terselah dalam sejarah yang mendasarinya. Perbincangan memfokuskan kepada 4 fasa. Pertama, mengenai evolusi dan sejarah awal Johor yang bermula sebelum tahun 1530. Kedua, evolusi dan transformasi sejarah Johor dari tahun 1530 hingga 1640 atau 110 tahun. Ketiga, transformasi sejarah Johor dari tahun 1641 hingga 1699 atau 58 tahun. Keempat, transformasi sejarah Johor dari 1700 hingga 1720 atau 20 tahun permasalahan. Dapatan menunjukkan evolusi dan transformasi sejarah kerajaan Johor dapat dilihat bagaimana ini bermula dan seterusnya mengalami pelbagai perubahan. Namun, ianya masih berpaksikan kepada penguasaannya dalam kegiatan perdagangan dan telah dapat mengambil kedudukan strategiknya untuk menjadi sebuah kerajaan yang kukuh dan berjaya. Perkembangan sesuatu sejarah itu mestilah melalui evolusinya tersendiri. Fasa pertama adalah misteri evolusi awal kerajaan Johor yang masih penuh dengan persoalan yang belum terjawab. Kerajaan Johor ini dikenali sebagai kerajaan Ginggahayu, iaitu sebuah kerajaan Johor lama. Melihat dari perkembangan sejarah awal dan penempatan awal, sejarah Johor banyak tertumpu di lembangan dan pesisir Sungai Johor. Hal ini demikian kerana Johor banyak menumpukan dalam bidang perdagangan dan maritim. Kedudukan Johor yang strategik juga mempengaruhi aktiviti yang telah dijalankan oleh kerajaan Johor ini. Ini akan menyebabkan kerajaan Johor ini telah menjadi kerajaan yang boleh menarik para pedagang daripada luar. Pengaruh angin monsun juga menjadi penyebab utama para pedagang dari luar untuk singgah ke pelabuhan di Johor. Tuntasnya, fasa pertama ini menunjukkan kerajaan Johor masih awal untuk menunjukkan perkembangannya dalam pelbagai aspek. Fasa kedua, selama 110 tahun. Sejak 1530 sehingga 1640. Evolusi dan transformasi sesebuah kerajaan. Pada umumnya, kerajaan Johor merupakan antara kerajaan yang telah lama diasaskan, iaitu sejak tahun 1530. Jika dikira sehingga ke hari ini, maka genaplah 480 tahun kerajaan Johor berdaulat dan diasaskan. Kerajaan Johor pada mulanya diasaskan oleh Sultan Alauddin Riayat Shah dari tahun 1530 setelah kejatuhan Kerajaan Melaka ke tangan Portugis pada tahun 1511. Ini telah membawa kepada perkembangan dan evolusi yang amat besar dalam lipatan sejarah negara. Tempoh masa 110 tahun merupakan jangka masa yang agak lama dalam penumbuhan dan pemerkasaan sesebuah kerajaan. Dari pusat kerajaan yang dibina di Kota Kara telah berkembang sehingga ke Kota Tinggi melalui sepanjang Sungai Johor. Jelas memperlihatkan bagaimana kekuatan dan kesungguhan sebuah kerajaan yang menerima pelbagai cabaran untuk kukuh berdiri dengan teguh. Cabaran awal dari tahun 1530 sehingga tahun 1600 memang amat mencabar kerana adanya peperangan dan percubaan untuk menghancurkan datang bertalu-talu
dari luar. Namun, kekuatan dan daya saing yang tinggi telah menyelamatkan kerajaan Johor daripada kemusnahan. Di sinilah juga terukir sejarah manis bagaimana kerajaan dan Sultan Johor berjaya mempertahankan maruah dan kerajaannya dari dihancurkan dan dimusnahkan oleh Portugis dan juga Aceh. Namun demikian, dengan adanya keluarga Laksamana yang memainkan peranan, sekali lagi telah menyelamatkan kedaulatan kerajaan Johor yang menyaksikan pada akhirnya keluarga bendahara telah diketepikan kerana era ini merupakan era yang memerlukan kekuatan keneteraan untuk memperkukuh kerajaan. Apa yang boleh saya simpulkan adalah evolusi yang penuh dengan cabaran tersebut telah mematangkan semangat dan pemikiran untuk bertahan demi mempertahankan warisan peradaban Melayu. Memasuki fasa ketiga, 58 tahun transformasi sesebuah kerajaan. Dalam fasa ketiga, kerajaan Johor digambarkan sebagai sebuah kerajaan yang agak lemah. Hal ini kerana perjalanan di Selat Melaka dilihat agak goyah keselamatannya. Hal ini dikatakan kerana terdapat pelbagai rebutan kuasa dan peperangan yang berlaku terutamanya oleh Portugis dan Aceh. Maka setelah itu telah wujudnya sebuah syarikat yang dinamakan sebagai Syarikat Hindia Timur Belanda sebagai suatu kuasa baru di Selat Melaka. Syarikat ini merupakan syarikat yang sangat gah dengan dananya sehingga boleh mempengaruhi ke semua negeri-negeri di tanah Melayu. Syarikat ini telah berjaya meluaskan pengaruhnya dan menjajah setiap negeri di tanah Melayu. Akan tetapi, pemikiran mereka terhenti kerana tidak dapat melepasi dan mempengaruhi Selat Melaka itu sendiri. Mereka terpaksa meminta bantuan-bantuan kerajaan lain demi mengukuhkan kuasa mereka. Jika hendak mendapatkan kuasa Melaka, di situ terletaknya Portugis. Jika hendak mendapatkan kuasa-kuasa negeri Melayu yang lain, negeri-negeri tersebut merupakan negeri yang agak lemah. Maka Belanda dan kerajaan Johor Riau telah memeterai satu janji bertulis yang akan menjamin keselamatan kedua-dua buah pihak. Setelah perjanjian itu dimeterai, maka semakin lebarlah pengaruh Belanda di tanah Melayu dan kemudiannya menjadikan kerajaan Johor sebagai kuasa ekonomi yang terbesar pada ketika itu. Memasuki fasa keempat, 20 tahun permasalahan kerajaan Johor Riau. Dalam fasa 4 yang merupakan 20 tahun permasalahan kerajaan Johor Riau, hal ini dikatakan kerana berlaku pembunuhan Sultan Johor yang merupakan Sultan berdarah putih. Beliau tidak mempunyai pewaris, jadi telah berlakunya perubahan dalam sesi pewarisan tahta yang mana golongan bendahara yang naik sebagai Sultan yang seterusnya. Setelah Sultan Abdul Jalil Yahya Shah IV naik sebagai Sultan Johor yang seterusnya dan bukan daripada jurai keturunan berdarah putih, ramai rakyat tempatan berasa marah dan tidak berpuas hati, terutamanya golongan-golongan orang laut. Mereka lebih mempercayai sultan-sultan daripada keturunan darah putih kerana mempunyai kewibawaan yang lebih tinggi berbanding sultan-sultan yang lain. Keselamatan dalam kerajaan Johor Riau mula terganggu kerana orang-orang laut mula tidak memberikan kerjasama dalam menjaga keselamatan negara. Selain itu, sultan-sultan Melayu di negeri-negeri lain juga tidak berpuas hati kerana mereka yang dilantik bukanlah daripada keturunan yang berdarah putih. Tetapi apakan daya, nasi sudah menjadi bubur. Mereka terpaksa menerima kenyataan ini dan terpaksa duduk di bawah jajahan yang penuh bermasalah selama 20 tahun. Konklusinya, pada fasa pertama menyaksikan evolusi kerajaan Johor masih menimbulkan persoalan. Hal ini berlaku kerana belum dikaji dengan mendalam oleh sarjana sejarah. Fasa kedua merupakan tahap penubuhan dan pemerkasaan. Dalam tempoh 1530 sehingga 1640, menyaksikan ancaman dari luar seperti Portugis dan Aceh. Peperangan kerap berlaku antara Johor, Portugis dan Aceh yang dikenali sebagai peperangan tiga segi.
impak daripada peristiwa peperangan menyebabkan banyak pemindahan pusat pemerintahan. Pada 1699 berlaku peristiwa pembunuhan ke atas Sultan Mahmud Shah II. Implikasi daripada peristiwa tersebut, Bendahara Tun Abdul Jalil telah dilantik sebagai Sultan yang memerintah dengan gelaran Sultan Abdul Jalil Raya Shah IV. Dalam tempoh 1700 hingga 1720, suasana dalam negeri Johor menghadapi krisis kepimpinan, isu keselamatan dan masalah perpaduan dalam kalangan rakyat. Muncul raja kecil dari Siak Minangkabau menakluk Johor pada 1718 dan menabalkan dirinya sebagai Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah yang memerintah Johor dari 1718 hingga 1722. Seterusnya, dalam sejarah Johor turut berlaku penyerapan orang Bugis secara beramai-ramai ke dalam struktur sosial dan politik. Implikasi daripada peristiwa berkenaan menyebabkan negeri-negeri yang pernah berada di bawah naungan Johor satu persatu telah membebaskan diri daripada pertuanan kerajaan tersebut. Selangor, Negeri Sembilan, Terengganu dan Kelantan telah membentuk kerajaan Melayu baru yang merdeka. Pada abad ke-18, menyaksikan kemunculan dan penguasaan Bugis dalam politik di tanah Melayu sehinggakan pada abad tersebut terdapat dalam kalangan sarjana yang menyebutnya sebagai abad Bugis.